Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sambungan kita pagi ini buku surat 648. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-musirru bil Quran كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan-lahan bagi orang merahsiakan sedekahnya, dan yang membaca Al-Quran dengan suara keras lantang bagaikan orang bersedekah dengan terang-terangan. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita dalam bab fadilah Al-Quran. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang yang membaca Al-Quran, al-musir bil Quran kal-musir bis sadaqah. Orang yang baca Quran perlahan-lahan bagi orang yang merahsia sedekah secara perlahan-lahan. Kemudian Nabi kata wal jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Orang yang baca dengan jahir, dengan cara terang lantang, dengan suara yang kuat, seperti mana dia bersedekah secara terang-terangan. Jadi maknanya Al-Quran kalamullah yang boleh dibaca dalam dua wajah. Sama ada kita baca dengan perlahan-lahan, dengan suara yang tidak kuat, dan ianya boleh dibaca dengan lejah, dengan terang, dengan kuat. Jadi di antara bacaan kita, maka dua-dua itu adalah merupakan daripada yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sin dan secara lejah. Jadi Nabi umpamakan bahawasanya orang yang membaca secara perlahan-lahan ini seumpama dia bersedekah di jalan Allah dengan cara berhasil. Jadi sedekah yang baik adalah sedekah yang berhasil. Ini apa, minta maaf, kenderaan WJP 5516 tak dialihkan, ada doa kita nak keluar. Jadi bila kita bersedekah, balik kepada hadis tadi, sedekah secara rahsia. Jadi kalau kita baca dalam bab sedekah, Rasulullah SAW suruh kita bersedekah, biarlah katanya tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui.
Itu kalau dalam bab sedekah lah. Jadi makna kalau kita bagi ni, biarlah orang sebelah pun tak tahu, tak perlu kita nak bising, tak perlu kita nak iur rendah, tak perlu kita nak panggil wartawan, tak perlu apa. Itu kata orang bersedekah dengan kerana Allah. Ini bagi sebelum dia panggil wartawan iur rendah, buat apa? Kita nak bagi lembu sekor pun nak panggil wartawan, tak bayar. Itu benda yang Allah yang menentukan di antara kita dengan Allah. Jadi kita berhasil. Itulah umpamanya orang yang baca Quran secara sir, kata Nabi SAW. Jadi kita tengok keadaan lah tuan-tuan. Ini saya nak pesan lah, bukan apa nak peringat. Jika kita mari di masjid, kan, mari di masjid kita nak baca Quran, kita dah sembahyang sunat tahiyatul masjid, kita dah sembahyang sunat-sunat yang lain. Jadi bila tiba kita nak baca Quran, tolong perlahankan suara anda, oleh kerana ada sahabat-sahabat kita lain yang nak sembahyang, jemaah kita yang lain nak buat amalan-amalan lain. Jangan kita mengganggu orang lain. Ini tolong ingat. Di masjid, di surau. Kalau di rumah kita nak bertayah macam mana, tak boleh. Di masjid tak boleh, sebab ada orang lain, bukan kita seorang ramai jemaah-jemaah. Jadi kita tak boleh mengganggu. Ada orang yang nak berzikir, ada orang yang nak sembahyang sunat, apa semua. Jadi kita baca secara sir, jangan tinggi sangat suara kita. Jadi mudah-mudahan keselesaan bagi jemaah-jemaah yang lain yang nak melakukan ibadat tidak terganggu. Jadi begitu. Dan bila kita baca dengan terang pada keadaan yang kita tengok yang memerlukan kita baca dengan kuat, di mana kita diminta membaca Al-Quran dalam majlis-majlis yang tertentu. Sebagai pembuka bicara majlis, diminta kita baca ayat suci Al-Quran. Ini boleh kita berdarah lah. Boleh baca kuat. Dan kita yang baca kuat Quran itu seumpama Nabi kata orang yang bersedekah secara terang-terangan. Nampaklah. Kalau kita sedekah, kita tahu dia tu bagi, dia ni buat sedekah, jadi kita nampak cara terang. Itu bagi orang yang baca Quran secara lajah, secara terang. Dan bila kita mempelajari Al-Quran, bila kita belajar nak baca Quran, maka dibaca dengan lajah. Jadi kena belajar Quran, dia kena tengok guru yang mengajar. Waktu dia kena bertalaki depan guru, dia tengok gaya bentuk mulut kita macam mana, kan? Bukan duk selambar gitu, baca Quran. Dia ada kadang-kadang huruf yang kita kena bacaan secara ismam, secara raw. Ada yang huruf ni pula sampai rukun ni pula kita nak panjang. Keadaan mulut kita, keadaan macam mana. Jadi memerlukan kita bertalaki. Itu kata kena bertalaki depan guru, kena belajar betul-betul. Dan Quran ini kita tak boleh main pandai-pandai kita sendirilah, kena belajar. Dia ada hukum yang tersendiri. Dari segi hukum mati, hukum tandungannya, hukum mati, hukum kita wakaf, berhenti bacaan kita macam mana boleh berhenti, macam mana tak boleh berhenti, macam mana kata wakaf buruk, wakaf qabih ni haram, tak boleh berhenti macam tu. Jadi kita kena belajar, belajar baca Quran. Kalau tak belajar baca Quran, ni hentam gitu baca Quran, laknat kita. Quran laknat kita. Hari itu kena belajar macam mana kaedah bacaan Quran yang betul. Dari segi fasahah huruf, makhraj huruf, ini semua kena belajar. Jadi barulah sebutan bacaan kita tu sedap dan kita mendengar, menepati dengan lughah Al-Quran bil lughatil Arabiyyah. Kita tak boleh baca dalam bentuk lughat Melayu, kena baca lughat bahasa Arab. Jadi itulah kebaikan dan kelebihan kita membaca Al-Quran secara perlahan, secara terang. Al-Walid bin Abdullah berkata pula, Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya ad-dhunub falam ara fiha syai'an a'zam min hamil al-Quran
wa tariki. Telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa, maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada seorang yang mengerti Al-Quran lalu mengabaikannya. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah, dan itulah menjadikan petunjuk kepada kita dalam perjalanan di atas dunia dan juga di hari akhirat. Al-Quran sebagai imam, ya, panduan kita. Jadi dalam segala serba-serbi kehidupan manusia, maka dia kena ikut berpandukan kitab Allah Al-Quran. Seumpama kata tunggu saya lah, seumpama dia kata dunia ni, kita umpama ni bukan nak disamakan Quran macam tu tak, tapi sebagai cara hidup. Tuan-tuan, kata dia kita beli kereta, maka dia berikan kita buku panduan untuk mengendalikan kenderaan kita yang baru kita beli. Cuba kita tak ikut panduan tersebut, punah seranah kereta kita. Dia pesan 1000 kilometer tolong datang balik, kita nak sebis, nak buang minyak. Peringkat awal. Lepas tu dia 500, 5,000, maka kita kena sebis selanjutnya mengikut kata cara yang ditunjuk. Dan sampai tahap dia pula dah masuk, sampailah kenderaan kita dah masuk sampai dah jumlah yang banyak, maka dia kata kena tukar alat ni, kena tukar alat ni. Sekiranya anda tak tukarlah alat-alat yang dicadangkan, berjalan juga memang menempah kecelakaan. Menempah kecelakaan. Kita akan terbantuk di tengah jalan, kenderaan kita akan rosak di tengah jalan. Tambah kenderaan baru sekarang, dia dah set komputer lah. Bermakna kita kena sebis sampai ke tahap dia kata 1,500 anda kena tukar timing belt. Contohlah, tak ditukar masa tu, memang menempah kecelakaan. Dia akan putus hak benda itu, tuan-tuan, punah seranah, enjin habis, lingkup habis. Itu kenderaan. Ini kitab Allah Al-Quran, mu'jizat yang menjadi panduan bukan hanya untuk seorang, bukan untuk peribadi, tetapi panduan untuk seluruh umat manusia di atas dunia. Dan inilah mukjizat Allah yang paling besar, yang masih lagi kita ada, yang boleh kita tengok, boleh pegang, boleh baca. Lain-lain mukjizat telah diambil balik bersama dengan kewafatan Nabi SAW. Inilah dia yang jadi hidup kita bercelaru, hidup kita jadi dalam keadaan yang rintang pukang, macam-macam beristiwa hitam, sejarah kotor dalam hidup manusia di atas muka bumi, oleh kerana kita tak mengikut Al-Quran. Sebab tu dikatakan tadi, min hamilil Quran wa tarikih. Apabila Quran itu diabaikan, maka dia akan membawa kepada dosa, membawa kepada dosa. Falam ara fiha syai'an a'zam min hamilil Quran wa tarikih. Jadi kita mendatangkan dosa, rosaklah kehidupan manusia. Itu yang macam-macam jadi terpentah dunia ni, tuan-tuan. Hak cara yang memerintah, bagi pemerintah pula dia tak ikut Quran, ikut daya pemikiran manusia, ikut daya cipta manusia, maka berlakulah kemusnahan dalam kehidupan kita. Kita urus takbir negara, negeri, rumah tangga, tak mengikut Al-Quran, maka akan membawa kepada lintang pukang kita. Pengurusan kewangan kita tidak mengikut Al-Quran, maka berlakulah masalah kita ni ditimpa dengan masalah kemerosotan ekonomi. Bila menyalah menggunakan duit hak orang ramai, maka kita ditimpakan dengan masalah hutang, dibebankan hutang, baik secara peribadi ataupun kat negara dan dunia. Berlakulah hutang-hutang. Masa apa? Pengendalian pengurusan kewangan kita tidak menepati dengan hukum syarak. Ni tuan-tuan. Jadi berlakulah hidup kita dalam keadaan yang kacau balau. Lepas tu pula kita dalam Quran pula Allah mengharamkan kita riba. Kita meletakkan hukum riba pula dijalankan dalam sumber ekonomi.
terang-terang kita menentang Allah. Allah mengharamkan juga rasuah. Kita telah memperbudayakan rasuah jadi hidup kita dah, sebati dah. Dia kata tak bagi, tak sumbat, tak suap kat dia mana boleh. Dah jadi budaya kita. Jadi kita ni sumber Al-Quran dan hadis tidak diguna pakai, maka hidup manusia jadi bercelaru. Jadi suasana kita hidup lintang bukang. Yang kita pula Allah perintah menutup aurat, kita tak tutup aurat, terbuka pula aurat kita, maka berlakulah segala jenis bentuk maksiat. Walaupun diri kita tak berlaku, tapi berlaku pada orang lain, dan lambat laun berlaku juga pada diri kita. Inilah kesan-kesan dia tuan ni. Bila kita melanggar daripada hukum-hukum Allah, kita tak ikut pada perintah Allah, maka hidup manusia itu dibebankan dengan dosa. Apatah lagi orang yang menghafal Al-Quran. Hafal Quran, hafiz 30 juzuk Quran dalam dada dia, tapi dia tak beramal dengan Quran, dia abaikan. Allahu Akbar. Sebesar-besar dosa bagi dia. Berat orang hafiz Quran ni, bukan seronok. Seronok lah kita pun bangga. Nabi kan Nabi bangga dengan hafal Quran, dan kita anak yang boleh hafal Quran, saham yang besar untuk ibu bapa dia. Tapi kalau dia hafiz Quran, dia tak beramal, Allahu Akbar, satulah kelaknatan yang besar ditumpahkan Allah. Sebab tu kita nak hafiz Quran, lepas tu lawan Quran. Sampai hari ni nama tak disebut, tak dikata apa lagi dah. Kalau kau duduk diam-diam hafiz Quran, duduk tempat jadi imam cantik dah, imam sesuai dah. Ni tak, dia bertukar karier dia, masuk dalam bidang yang Allah tidak restui. Cara dia masuk tak kena, maka berlakulah suatu penginayaan pada diri sendiri. Sampai ke hari ini hilang sudah nama di persada seni, Al-Quran tidak disebut lagi dah. Satu tempelak Allah Ta'ala tunjuk sebagai contoh pada kita lah. Boleh faham, tak faham, tak tahu nak cerita macam mana lah. Jadi sebab itu kita ambil contoh, mendosa kan. Jadi sebab itu kita ni kena beramal Quran dengan bacaan Quran, dan Quran juga ianya sebagai asyifa wa rahmah, penyembuh kepada kita. Itu apa dalam ayat apa, dalam surah apa, Ali Imran yang terakhir, Allah disebut kepada kita bahawa ayat itu kata salah seorang pengamal perubatan dalam buku dia lah, dia beri panduan, dia kata ayat itu boleh digunakan penutup daripada surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini bagi kita mendamaikan, sama ada dalam rumah tangga kita yang kacau bilau, anak bini tak sepakat, anak-anak kita pun tak boleh bersama, tak boleh kata bertentang muka, tak boleh dengan kita ibu bapa, jadi kacau bilau. Jadi kita baca yang ni untuk dimasukkan, ditiupkan dalam air. Sebab mengikut kajian saintifik, apabila Al-Quran dibaca dalam air, walaupun air kosong, terutama air mineral, maka dalam air dia akan menggerakkan molekul-molekul air secara tidak langsung, akan membuatkan kesan pada tubuh manusia. Itulah kebesaran Al-Quran kalamullah. Dia ada gelombang-gelombang, dia kena air itu dengan Quran ni, dengan ayat Al-Quran dibaca, dia akan menggerakkan molekul-molekul air ini, dia berfungsi untuk badan manusia. Jadi dia suruh baca yang tu. Itu amalan orang-orang alim ulama lah, kata dia. Jadi ayat tu kita baca sebanyak 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali. 1, 3, 5, 7 angka bilangan yang ganjil. Kita boleh buat sendiri, baca Fatihah sekali, bacakan ayat itu 7 kali. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Cik dalam ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, jauh daripada salah faham masam muka antara kita suami isteri, anak pinak dalam rumah tangga. Perselisihan dapat diredakan. Isteri pun sambil-sambil masak bacalah Al-Quran. Tak salah baca Al-Quran, cik dalam air. Bagi anak yang degil, anak yang tak dengar cakap, melawan ibu bapa, ibu sebagai ibu, doa anda doa yang paling mustajab. Tiap-tiap solat lepas sembahyang ambil air, baca surah Taha 1 hingga 5. Surah Taha ayat pertama hingga ayat kelima. InsyaAllah Allah lembutkan hati anak-anak yang degil, melawan cakap, keras kepala, samsing. Dengan mak bapak dia pun samsing. Allah. Benar-benar nangis mak dia. Tolonglah ustaz, macam mana nak buat? Saya kata ibu tu, bacalah Quran hari-hari. Lepas solat ambil air, baca surah Taha 1 hingga 5. Amalkan hari-hari. Jangan buat hari ini 10 tahun pula baru buat, tak jadi. Hari-hari kena buat. Ini mak sendiri pun tak baca Quran, tu jadi masalah. Bila kita suruh baca Quran, dia pasal dia kata tak waktu baca. Allah, Islam apa tak waktu baca Quran ni? Dia kata ustaz tolonglah buat. Saya kata ibu tu yang paling mustajab. Saya dah tunjuk dah. Doa mak tu paling mustajab. Jadi gitu InsyaAllah Al-Quran Asy-Syifa'u wa Rahmah. Dan kita amal Al-Quran, jangan tinggalkan Quran. Barang siapa mengabai, Allah meletakkan kita dalam keadaan dosa. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung nanti besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insanu lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.